Sabah PH diminta perjelaskan pendiriannya sama ada akan bekerja sama dengan BN untuk PRN 17. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Kepimpinan Pakatan Harapan Sabah, khususnya dari Parti Keadilan Rakyat PKR, telah didesak untuk menjelaskan pendirian mereka berhubung rancangan hubungan dengan Barisan Nasional Sabah bagi menghadapi pilihan raya negeri ke-17. Desakan ini datang daripada pengarah pilihan raya UMNO Sabah, Jeffrey Nur Muhammad, yang melihat keperluan untuk perjelasan lebih terperinci selepas kenyataan pemimpin PKR Sabah menimbulkan persoalan mengenai kesepaduan antara BN dan PH. Hubungan antara kedua-dua parti ini dilihat penting, lebih-lebih lagi dalam memastikan kestabilan politik di bawah kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jeffrey memberikan reaksi terhadap komen Ketua Penerangan PKR Sabah, Razif Rakimin, di media sosial. Dalam kenyataannya, Razif mengingatkan parti-parti lain termasuklah komponen PH sendiri agar tidak bergantung sepenuhnya kepada usaha PKR di Tanjung Aru. Kenyataan ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak menghormati kerjasama antara parti gabungan dan menimbulkan tanda tanya mengenai niat sebenar PKR Sabah. Jeffrey juga mempersoalkan sama ada usaha yang dirujuk oleh PKR Sabah itu benar-benar inisiatif baru atau sekadar meneruskan kerja-kerja yang telah dilakukan sebelum ini. Sebagai tindak balas, Jeffrey menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap parti bebas untuk bertanding di mana-mana kerusi tanpa halangan. Walau bagaimanapun, beliau mendesak PH Sabah untuk menyatakan dengan jelas hubungan mereka dengan BN Sabah, terutamanya jika mereka merancang untuk tidak berunding mengenai pembahagian kerusi dengan UMNO Sabah. Penjelasan ini penting bukan sahaja untuk mengelakkan kekeliruan dalam kalangan ahli parti, tetapi juga untuk memastikan rakyat Sabah memahami hala tuju politik yang akan diambil oleh PH dan BN di negeri tersebut. Jeffrey turut menekankan bahwa UMNO Sabah pada masa ini lebih memberi perhatian kepada kebajikan rakyat yang sedang berdepan pelbagai cabaran, terutamanya dalam isu infrastruktur yang masih jauh ketinggalan. Baginya, soal pembahagian kerusi dan calon adalah perkara kedua. Apa yang lebih utama ialah apa yang dapat ditawarkan kepada rakyat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Menurut beliau, rakyat Sabah memerlukan tindakan konkret daripada pemimpin politik, bukan sekadar perbalahan mengenai strategi politik. Hubungan PH Sabah dengan Gabungan Rakyat Sabah GRS, pimpinan Datuk Seri Haji Jinor, turut menarik perhatian. Sebelum ini, PH Sabah secara terbuka menyatakan sokongan terhadap GRS dan menyuarakan kesediaan untuk bekerja sama dalam menghadapi PRN 17. Kerjasama ini dilihat sebagai langkah strategik untuk memperkukuhkan kedudukan politik kedua-dua pihak di Sabah. Namun, kerjasama ini juga mencetuskan persoalan mengenai bagaimana PH akan menyeimbangkan kepentingan politik mereka dengan GRS, terutamanya apabila isu pembahagian kerusi melibatkan BN turut menjadi elemen penting dalam kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Pada masa yang sama, perlu diingat bahwa BN memainkan peranan besar dalam pembentukan kerajaan perpaduan di peringkat nasional. Gabungan ini adalah tonggak utama pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di Sabah, BN dan UMNO masih dilihat sebagai kuasa politik penting, walaupun mereka kini perlu bersaing dengan pengaruh GRS dan parti-parti lain yang semakin mendapat tempat di kalangan rakyat Sabah. Dalam PRN Sabah yang lalu,
PKR hanya memenangi 2 kursi, yaitu di kawasan Inanam dan Api-Api. Ini menunjukkan bahwa PKR Sabah perlu bekerja lebih keras untuk mendapatkan sokongan rakyat jika mereka ingin mengekalkan atau menambah kursi dalam PRN akan datang. Namun begitu, kenyataan kontroversi daripada PKR Sabah seperti yang dikeluarkan oleh Razif berpotensi menggugat hubungan baik antara parti gabungan. Perkara ini menimbulkan tanda tanya sama ada terdapat komunikasi yang lemah dalam kalangan pemimpin PH dan BN di Sabah. Adakah ini menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat atau adakah ia sebahagian daripada strategi politik untuk menunjukkan kekuatan PKR di Sabah? Lebih penting lagi, bagaimana rakyat Sabah melihat situasi ini? Isu seperti ini memperlihatkan bahwa hubungan antara PH, BN, dan GRS bukanlah sesuatu yang mudah untuk diuruskan. Dengan latar belakang sejarah politik Sabah yang rumit, kerjasama antara parti-parti ini seringkali berdepan cabaran yang besar. Sebagai contoh, kehadiran GRS yang diterajui oleh Haji Nur memberikan dinamik baru kepada politik Sabah. GRS dilihat lebih fokus kepada isu-isu tempatan dan memperjuangkan autonomi Sabah dalam pelbagai aspek. Hal ini menjadikan hubungan dengan PH dan BN lebih kompleks, terutamanya apabila ia melibatkan pengagihan kuasa dan kerusi. Di sebalik semua ini, persoalan utama yang perlu dijawab ialah sejauh mana pemimpin politik Sabah bersedia untuk mengetepikan perbezaan demi kepentingan rakyat. Rakyat Sabah menghadapi pelbagai cabaran termasuk masalah kemudahan asas seperti bekalan air, jalan raya, dan elektrik yang masih tidak memadai di sesetengah kawasan. Adakah pemimpin politik mampu memberikan perhatian kepada isu-isu ini atau adakah mereka akan sibuk dengan agenda politik masing-masing? Kontroversi ini juga membuka ruang untuk perbincangan yang lebih luas mengenai hala tuju politik Sabah dan Malaysia secara keseluruhan. Dengan PRN 17 semakin dekat, masa depan politik Sabah kini bergantung kepada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin ini dalam menguruskan hubungan antara parti dan memastikan rakyat mendapat manfaat daripada kerjasama yang dijanjikan. Apakah pandangan Anda semua? Adakah Sabah PH dan BN benar-benar mampu bekerja sama untuk memastikan kestabilan politik atau adakah persaingan dalaman antara parti gabungan akan menjadi halangan utama? Bagaimana pula dengan kehadiran GRS dalam dinamik politik Sabah? Adakah ia akan menjadi faktor pemangkin atau penghalang kepada kerjasama politik? Mari kita bincang di ruangan komen. Ulaskan pendapat Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, Current Sphere MY. Terima kasih semua. Jumpa lagi di video yang akan datang.